11 orang yang duduk tunggu depan rumah Nabi SAW, masing-masing pegang pedang, tunggu saja mai waktu dia, mereka nak serbu masuk dalam rumah Nabi SAW dan mereka sama-sama nak bunuh Nabi SAW. Bila Nabi nak keluar, Nabi baca Allahumma salli ala Muhammad surah Yasin ayat ke-9. Sayyidina Asma bin Abu Bakar binti Abu Bakar itu tahu dah, Abu Jahal mai rumah, tanya dekat dia, mana bapak kamu? Saya tak tahu. Dia angkat tangan, kata dia pelempang sekali, jatuh Sayyidina Asma ni sampai berdarah. Baik, salah satunya kisah pada malam ni lah. Bila Nabi SAW dalam perjalanan tu, kita kena ingat Nabi SAW keluar daripada rumahnya pada 27 hari bulan Safar. Nabi keluar pada rumah dia 27 hari bulan Safar. Bila Allah perintah dekat Nabi SAW untuk keluar, melalui perantaraan Jibril bagi tahu dekat Nabi SAW, malam ni kamu jangan tidur di tempat kamu tidur. Itu signal yang para sahabat semua pekat pi dah. Para sahabat dah pi dah. Majoriti sahabat yang tinggal itu hanya beberapa sahabat yang tertahan tak boleh pi. Yang lain semua dah pi dah. Yang tinggal hanya para sahabat, beberapa daripada kalangan mereka yang tak boleh pi. Kemudian keluarga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang ada tugas. Ya, ada berapa ahli keluarga Nabi yang keluarga Sayyidina Abu Bakar yang Sayyidina Abu Bakar bagi tugasan mereka kena buat. Siapa? Antaranya Abdurrahman ataupun Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tugas dia untuk naik pergi jumpa Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, cerita maklumat apa yang dia dengar orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah duk bincang-bincang tentang tindakan yang mereka nak ambil, apa strategi mereka nak sebagainya. Tugas dia pergi duduk sembang, pergi duduk dalam masyarakat sikit, pergi cerita. Lagi Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad Amir bin Fuharah, Amir bin Furaihah salli ala Muhammad, yang subhanallah salli ala Muhammad, yang tugas dia ialah untuk pi Allahumma salli ala Muhammad bawa kambing-kambing dia salli ala Amir bin Fuhairah. Nah, ambil kambing-kambing dia pijak apa semua sebagainya untuk menghilangkan jejak-jejak kaki dia, jejak langkah Sayyidina Abdullah bin Umar Allah bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Lagi radhiyallahu anhu. Siapa lagi? Allahumma salli ala Muhammad Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Tugas dia untuk hantar makanan bawa pergi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ayah dia Sayyidina Abu Bakar dalam yang bersembunyi dalam gua. Yang paling utama sekali apa ni? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sendirilah yang ditugaskan untuk bersama dengan Nabi SAW dalam perjalanan tersebut. Jadi tuan-tuan, itu keluarga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Keluarga Nabi SAW pun ada. Allahumma salli ala Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang subhanallah salli ala Muhammad, dia amanahkan oleh Nabi SAW untuk tidur atas katil dia pada malam Nabi SAW nak keluar bergerak dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menuju ke selatan, naik bersembunyi di gua Hira. Baik, yang tu lepas dah. Saya nak bawa bila Nabi SAW dah turun sallallahu alaihi wasallam nak bergerak daripada gua Allahumma salli ala gua Thur tu, bukan gua Hira dah. Gua Thur tu nak bergerak pergi ke sallallahu alaihi wasallam Madinah. Tuan-tuan, dah 3 hari orang musyrikin kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam tu depa berimpun depan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 11 orang duduk berimpun depan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, masing-masing pegang pedang. Siapa depa tu? Abu Jahal ada dekat dalam tu. Al-Hakam bin Abi Al-As ada kat dalam tu. Uqbah bin Abi Muayyad, An-Nadr bin Al-Harith, Umayyah bin Khalaf, Za'mah bin Al-Aswad, Taimah bin Adi, Abu Lahab, Ubay bin Khalaf, Nabi bin Hajjaj, Munabih bin Al-Hajjaj. Ni 11 orang yang duduk tunggu depan rumah Nabi SAW, mewakili kabilah-kabilah masing-masing
masing-masing pegang pedang, tunggu saja mai waktu dia, mereka nak serbu masuk dalam rumah Nabi SAW, dan mereka sama-sama nak bunuh Nabi SAW. Hasil daripada keputusan mesyuarat Darun Nadwah yang berlangsung beberapa hari sebelum tu, sallallahu alaihi Muhammad, yang memutuskan untuk membunuh saja baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi nak keluar, Nabi baca Allahumma salli ala Muhammad surah Yasin ayat ke-9. Macam mana surah tu? Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Hafal tak ayat tu? Mau tak hafal? Berapa ramai polis duk kena baca doa dia. Rotek matilah. Tengok Roblox kat depan speed track lah, tadi dah macam teras satu macam. Tengok Roblox kat depan, elok nak tahan. Wa ja'alna min baini aydihim. Kesian polis dia mengantuk je pun, mengantuk kata lepas habis kawan. Tuan-tuan, subhanallah, Nabi SAW baca doa tu, siap ambil pasyak buah atas kepala mereka. Mereka tak sedar Nabi SAW keluar. Sampai ada seorang lelaki-lelaki, main pada buat apa dia depan rumah Muhammad ni? Oh, kami duduk tunggu Muhammad. Tunggu apa? Aku nampak dia dah keluar dah tadi ni. Dia berjeluh-jeluh tengok, duduk dalam tu, duduk tidur. Itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Takdir Allah saja dia pada tunggu sampai pagi. Sampai pagi. Memang saja Allah nak bagi supaya Nabi SAW dah dapat berjalan jauh dah. Pagi dah. Baru dia tengok, bila dia jeluh balik, tengok Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang duduk atas katil baginda Rasulullah SAW. Lalu kecohlah mereka tak tahu nak cari arah mana. 3 hari mereka duduk cari. Tuan-tuan, Allah, dan akhirnya operasi pemeriksaan dia, tuan-tuan, dah dihentikan. Semangat mereka dah luntur. Setelah 3 hari berturut-turut, mereka cuba untuk menjejak ke mana Nabi SAW pi, tak mendatangkan sebarang hasil. Lalu tuan-tuan, waktu tu Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dah mula turun sebenarnya daripada Gua Thur itu untuk bergerak menuju ke Madinah. Sebelum daripada tu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dah mengarahkan seorang yang namanya Abdullah bin Uraiqid. Dia ni orang bukan Islam. Dia ni seorang yang sangat mahir dalam menjadi penunjuk arah. Dia sangat terror, jalan-jalan masuk jalan mana yang orang tak biasa pi, dia tahu pi. Ini orang yang sangat terror. Tapi dia ni bukan beragama Islam. Dia seorang yang dipercayai dan dia berjanji tidak akan membocorkan sebarang rahsia. Tuan-tuan, Nabi SAW, Allahumma salli alaihi, dan Sayyidina Abu Bakar dah serahkan dekat dia 2 ekor unta untuk dia simpan sebelum Nabi SAW bergerak ke Gua Thur lagi. Memang dia dah simpan dah perjanjian perjalanan Nabi SAW ni. Dia ni pun duduk standby dah, Allah bin Uraiqid ni. Lalu tuan-tuan, selepas Nabi SAW nak keluar daripada Gua Thur, dia pun bawa pi dekat Nabi SAW. Dan pada malam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Ithnin, masuk malam Rabiul Awal tahun pertama hijrah. Betul ya? Nabi SAW keluar, ingat ni, Nabi SAW keluar daripada Gua Thur nak menuju ke Madinah pada 1 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Rabiul Awal. Betul kan? Allahumma salli ala Muhammad. Nabi SAW keluar daripada rumah dia pada bila? 27 hari bulan Safar. Betul dah ni? Apa sebab muka tuan-tuan macam confuse semua ni? Betul, Nabi SAW keluar 27 Safar. Lepas bulan Safar, bulan apa? Astaghfirullahalazim. Mula-mula bulan apa? Muharram. Boy. Lepas Muharram, Safar. Lepas Safar, Rabi' Awal lah. Allahu Rabbi, nak kena pembetul juga. Dia kena menyanyi kot lah. Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir, Jamadil Awal. Sampai habis dia boleh apa? Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir, Tayyib Awal, Tayyib Akhir, lebih betul. Jadi subhanallah, tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, betul lah. Nabi keluar 27 hari bulan Safar. Nabi sembunyi dalam gua selama 3 malam. Jadi 1 Rabiul Awal Nabi SAW mula turun. Waktu tu Abdullah bin Uraiqid
bawa mai 2 unta yang telah diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dia simpan. Lalu ketika Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Nabi SAW, ni ada 2 ekor unta wahai Rasulullah. Rasulullah pilih yang mana yang Rasulullah berkenan, yang Rasulullah rasa paling baik untuk Rasulullah tunggang. Dia nak bagi dekat Nabi SAW. Kata Nabi SAW, hendaknya dengan berbayar. Nabi tak mau dia bagi dalam keadaan percuma. Nabi nak ada contribution dia tersendiri dalam usaha dia nak berhijrah tu. Ada dia punya sumbangan sendiri. Tuan-tuan, waktu mereka nak memulakan hijrah tu, datanglah Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Waktu tu Sayyidatina Asma radhiyallahu anha bawa bekal makanan, dan dia waktu tu mengandung 7 bulan. Mengandung 7 bulan. Tuan-tuan, dalam riwayat cerita demikian. Dia tak ada tali, dia ambil kain dia tuan-tuan yang diikat pinggang ni, dia belah 2, kemudian dia ikat penyangkut, dia jadikan penyangkut bekalan, satu lagi dipakai dekat pinggang dia. Dia digelar orang yang mempunyai 2 tali pinggang. Tuan-tuan tengok dalam Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu nak berhijrah ni tuan-tuan, satu benda yang sangat besar dalam hidup. Dan kita ni sentiasa dan akan berterusan dalam proses hijrah ni. Kita dulu bukan baik, kita nak jadi baik. Saya yakin tuan-tuan sekalian, tuan-tuan yang boleh duduk bersila dalam masjid ni, dalam surau ni, memang orang dah biasa dah kot duduk dalam surau. Bukan kot ada yang di kalangan kita yang baru malam ni main, tak. Betul tak saya kata ni? Kadang orang betul-betul malam ni baru first time main, ada tak? Tak ada kot. Dah mungkin dah berhijrah dah. Tapi 10 tahun yang lepas mungkin kita bukan macam ni. Betul tak ni? Ataupun lebih lama daripada tu, mungkin 20 tahun yang lepas kita bukan macam ni. Makcik-makcik, kak-kak kat belakang tu, Salih Semat, kalau nampak 10 tahun dulu ni, Allah, rambut lagu mana tak tahulah. Salih Semat ni, kita ni tu yang muka regular kat tepi pantai sikit dulu ni. Jalan yang pantai sikit dulu, tentu jalan mati kan ujung tu. Tak kereta rosak banyak berderet. Tu kereta apa sebiji tu. Kali harap sangat ni. Dulu kita tuan-tuan, apa benda kita tak buat, dan kita telah pun berhijrah sampai ke tahap kita jadi lagu ni lah ni. Dan kita bukan nak berhenti orang ni, kita nak jadi orang yang lebih baik lagi. Kita duk risau lagi tuan-tuan, tahu tang mana. Bukan tang kita sangat, kita risau kita. Tapi yang lebih merisaukan kita, anak-anak kita yang duduk kat rumah tu, lagi kita risau. Bayangkan bila kita duduk dalam proses hijrah nak jadi lebih baik, dia tak pergi hijrah sama-sama dengan kita. Dia duduk pergi ke arah lain. Kita pernah duduk jalan yang tak elok, kita pernah duduk tempat kelam tuan-tuan, kita pernah buat salah dalam hidup kita, dan kita duduk nampak anak kita nak pergi buat benda yang sama. Kami duduk Kedah tuan-tuan, kampung tempat madrasah saya tu, keliling tu hutan, bukit kiri kanan. Tuan-tuan Salih Semat, tuan-tuan motor IP duduk tengok kat situ. Tuan-tuan duduk Penang tuan-tuan, cabaran macam-macam tu ada. Orang daripada Kedah main Penang nak main disco tuan-tuan. Tuan-tuan disco duduk dekat tuan-tuan. Macam mana? Depa duk main tuan-tuan, main punya jo nak pergi karaoke. Tuan-tuan karaoke duduk depan rumah. Macam mana? Tuan-tuan nak makan nasi ayam, nasi itik mana? Faham tak? Macam-macam cabaran yang tuan-tuan duduk ada. Sebab apa? Sebab tuan-tuan duduk di tempat dia ni. Dan kita telah melalui cabaran-cabaran ni. Tuan-tuan, yang merisaukan kita ialah anak kita, keluarga kita tak mau hijrah sama-sama dengan kita. Risau tuan-tuan. Macam mana nak buat? Dia pun bukan faham. Kita tegur, dia kata kita kongkong dia apa. Kita tak tegur lagi, dia memberun, kita tegur lagi, dia memerontak. Kita tak tegur, kita tahu benda kita dah lalu dah tuan-tuan sekalian. Dan itulah yang merisaukan kita semua. Tapi kita harap tuan-tuan, dalam perjalanan hijrah kita nak berubah jadi lebih baik ni tuan-tuan, kita harap yang berubah tu bukan sakat kita, anak kita pun ikut sekali, ahli keluarga pun ikut sekali, sama-sama dalam proses hijrah kita ni. Lalu tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan tengok macam mana bahagianya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu
waktu dia nak pergi hijrah tu tuan-tuan, siapa yang tolong dia? Anak laki-laki dia buat kerja sama-sama dengan dia. Sayyidina Asma binti Abu Bakar ni tuan-tuan, tuan-tuan tahu dah, Abu Jahal mai rumah, tanya dekat dia, mana bapak kamu? Saya tak tahu. Dia angkat tangan tuan-tuan, dah pelempang sekali jatuh Sayyidina Asma ni, sampai berdarah, tercabut ni dia punya sifat anting-anting ni. Tapi sepatah tak cakap dekat mana bapak dia pi. Tuan-tuan tengok macam tu punya dia pertahankan sallallahu alaihi wasallam perjuangan bapak dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bila duk baca kisah ni, saya duk terbayang anak-anak kita lah, duk terbayang keluarga kita, kita duk letih kita tuan-tuan. Saya pun faham tuan-tuan pergi kerja, balik kerja tuan-tuan sekalian, mandi ada yang tak ada mandi pun, selum baju terus main masjid. Ini bukan cerita waktu ada kuliah aja. Waktu tak ada kuliah pun tuan-tuan sama. Mai surau, buka surau, sagi buka aircon apa semua, sagi nak semayang maghrib, sagi ada ustaz mai kuliah apa semua. Kita penat, kita letih, tapi kita nak masuk syurga Allah. Anak kita duduk di rumah main game. Tuan-tuan, saya cakap, anak kita tudung pun tak pakai lagi. Kita duduk keluar nak main masjid, dia duduk keluar nak keluar pada rumah tuan-tuan. Anak jantan tahan kira lagi, anak perempuan ni kita. Sagi ada budak duk tunggu kat ujung sana tuan-tuan, dia takut sagi kita nampak, dia takut kawan-kawan kita nampak, dia keluar pelan-pelan. Kita tahu apa dia buat, tapi kita tak boleh nak tegur dia. Tu anak kita. Subhanallah, risau kita tuan-tuan. Tapi itulah cabaran yang sedang kita hadapi lah ni tuan-tuan, yang kita kena buat sesuatu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi subhanallah, kemudian berangkatlah Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Turut bersama dengan mereka ialah Amir bin Fuhairah. Sebut tadi ni. Siapa Amir bin Fuhairah ni? Tadi yang duk jaga, yang ditugaskan untuk apa? Jaga kambing-kambing tu. Sayyidina Ali Muhammad ikut sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar. Jadi depa ada berapa orang dalam perjalanan tu? Ada 4 orang dalam perjalanan tu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Amir bin Fuhairah dan juga Abdullah bin Uraiqib. 3 Sayyidina Muhammad, Abdullah bin Uraiqib waktu itu masih belum Islam. Jadi apa yang mereka buat? Jalan pertama yang mereka lalu selepas keluar daripada gua ialah jalan selatan ke arah Yaman dulu. Turun daripada gua ni, Madinah tu pergi utara tu. Kalaulah Mekah tu KL, dia turun pi Seremban dulu, turun ke bawah dulu, turun pi Seremban dulu, Sayyidina Muhammad turun pi Nilai dulu ni, kemudian baru patah balik. Turun daripada bukit tu, tak turun pi sana, turun ke arah selatan dulu, pi arah Yaman. Yaman ni macam Johor. Yaman Johor. Syam tu duduk mana? Syam tu duduk Hatnyai. Itulah arah tu Syam. Sayyidina Muhammad. Madinah tu duduk tahu mana? Kalau Mekah tu duduk dekat KL, Madinah tu duduk area Ipoh kot. Lebih kurang lagu tu lah. Jadi patutnya turun tu mengalah ke utara lah. Tak, dia turun pergi selatan dulu. Kemudian tuan-tuan, apabila sampai ke sebatang jalan yang jarang dilalui oleh orang, mereka mengarah pula ke arah utara, berhampiran Laut Merah, turun balik ke barat ni, dekat dengan Laut Merah, kemudian merentasi sebatang jalan yang jarang-jarang dilalui oleh orang ramai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, kemudian tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, ada beberapa peristiwa yang berlaku dalam perjalanan tersebut. Semasa Nabi SAW berkenderaan bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, biasanya Sayyidina Abu Bakar akan berada di belakang, baginda Nabi SAW akan duduk di bahagian depan. So bergeraklah dua kenderaan. Sayyidina Abu Bakar duduk kat depan, Sayyidina Nabi SAW di depan, Sayyidina Abu Bakar duduk belakang. Kalau orang tengok, Sayyidina Abu Bakar ni nampak lebih keadaan macam dia gelisah sikit. Ini diceritakan oleh Suraqah bin Malik. Nampak dia berjaya Sayyidina Abu Bakar ni mana nampak gelisah pun. Dia tengok kiri, dia tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan. Sebab apa? Dia risau dengan Nabi SAW. Sedangkan Nabi SAW ni macam seorang anak muda yang tidak dikenali. Duduk tegap aja, duduk tenang aja kat depan. Lalu tiba-tiba ada bertemu dengan seorang.
dia tanya dekat Sayyidina Abu Bakar. Dia tak kenal Sayyidina Abu Bakar, dia tak kenal Nabi SAW. Dia tanya, ni siapa tu kat depan kamu tu? Dia tanya Sayyidina Abu Bakar. Lalu Sayyidina Abu Bakar kata apa? Itu adalah penunjuk jalanku. So kalau kita faham daripada perkataan Sayyidina Abu Bakar tu, Sayyidina Nabi SAW ni macam penunjuk arah. Dia orang yang tolong guide jalan. Tetapi yang dimaksudkan sebenarnya ialah penunjuk jalan-jalan hidayah dan jalan-jalan kebaikan. Itulah Nabi SAW. Dalam perjalanan tu tuan-tuan, Nabi SAW sekali terserempak dan terjumpa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan seorang yang nak tangkap Nabi SAW daripada orang musyrikin. Nama dia Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu pasal dia dah masuk Islam kemudian. Waktu dia tak masuk Islam lagi. Dia cerita waktu tu dia duduk dalam satu majlis dekat dengan kampung dia. Tengah-tengah duduk sembang, tiba-tiba mai seorang lelaki. Dia kata, "Hai Suraqah, ni ramai-ramai orang dengar ni." Waktu tu depa dah heboh dah, dah kecoh dah. Tawaran kepada siapa yang dapat tangkap Muhammad, dia akan diberikan 100 ekor unta. Ataupun nilai lah. 100 ekor unta ni, kalau seekor unta ni harga dia 8,000, mau 800,000 tawaran time tu kan, mau millionaire tu. Yang main-main. Nah, kalau lani punya nilai pun ada 800,000, tuan-tuan tahu nilai waktu tu banyak lah. Lalu subhanallah, masing-masing pun pekat-pekat keluar. Tuan-tuan boleh bayang tak waktu tu Nabi SAW nak keluar, semua orang yang duduk ni, siapa-siapa saja boleh jadi orang yang sallallahu alaihi wasallam Muhammad nak ambil tindakan dekat Nabi SAW. Tak tahu siapa ni. Semua orang ni boleh jadi orang yang nak tangkap Nabi SAW. Jadi subhanallah, dalam perjalanan kata Suraqah, tiba-tiba ada seorang mai dalam majlis dia pun kata, "Hai Suraqah, tadi aku nampak kelibat berapa orang lalu kot tepi pantai tadi." Betul lah, Nabi SAW lalu kot tepi arah Laut Merah. Dia kata, "Aku agaklah tu mesti Muhammad dengan sahabat-sahabat dia." Tahu Suraqah kata apa? Dia kata, "Aku tu bukan depa. Tu bukan depa. Confirm bukan depa. Yang kamu nampak tu Fulan bin Fulan." Dia tukar nama. Pasal apa? Pasal dia yakin itu Nabi SAW, tapi dia tak mau orang lain pi dapat habuan tu. Dia nak dia seorang-seorang. Lalu dia pun kata dekat orang-orang yang duduk dalam majlis dia, dia kata, "Tak apa nak apa, teruskan dengan apa ini, aku nak masuk rumah dia." Dia masuk rumah dia, dia keluar ke pintu belakang, dia ambil kuda dia yang paling istimewa sekali, kuda dia yang paling kuat, yang paling mahal. Dia kata, kemudian subhanallah saya semat, dia buat apa? Lalu pelayanku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pelayanku menahankan kuda itu untukku. Aku mengambil lembing dan aku membawanya keluar daripada rumah. Aku tarik mata anak lembing itu ke bumi dan aku rendahkan bahagian atasnya sehingga apabila aku sampai kepada kudaku, aku terus menungganginya. Dia kata, bila tarik, bila ambil saja kuda tu kat depan, dia kata dia dah siap dah. Saya sebab dengan lembing macam ni, siap ready dah ni. Kemudian lompat atas kuda dia tuan-tuan, kemudian dia terus menunggangnya dan dia menuju kepada arah, dan daripada kejauhan dia kata subhanallah, dia dah nampak dah kelibat berapa orang kat depan ni. Dia kata confirm tu dah Nabi SAW. Apa yang jadi tuan-tuan? Tiba-tiba kudaku terpelosok kaki dia. Kaki dia terbenam, dia pun terjatuh, terguling. Dan tuan-tuan yang biasa naik kuda, kalau jatuh ke depan lagu tu boleh tahu sakit dia lagu mana. Memang sakit tuan. Jatuh lagu tu, dia dah terpelanting ke depan. Bila terpelanting ke depan, apa dia buat? Dia bangkit, dia ambil anak panah, kemudian dia telek. Ni mempanggil orang-orang jahiliah, sebelum dia nak buat apa-apa, dia akan buat telek dulu. Ni boleh pi ke tak boleh pi? Tuan-tuan, dia panggil telek nasib. Ini antara benda yang Nabi SAW larang untuk kita buat. Nabi kata ada 70,000 orang daripada umatku yang akan masuk syurga tanpa hisab. Kalau para sahabat Nabi SAW pun duk tanya Rasulullah, siapa mereka yang akan masuk syurga tanpa hisab ni? Salah satu ciri dia ialah orang yang meninggalkan tatayyar, dia panggil. Orang yang meninggalkan telek ni, kesialan-sialan.
Depa bila depa nak keluar pada rumah, depa akan ambil burung seekor, depa akan lepas. Tengok burung tu terbang kiri ke kanan. Kalau terbang ke kiri, contohnya lah, terbang ke kiri, tak boleh keluar, ada sial dia tunggu kat depan. Kalau terbang ke kanan, okey. Biasa depa akan guna juga anak-anak panah. Tengok anak panah boleh pi ke tak boleh pi. Kita tak buat dah kot lagu tu. Ada lagi ke ada buat lagu tu? Keluar-keluar rumah, tiba-tiba barang tinggal. Bila barang tertinggal, dia kata, hang jangan patah balik ikut jalan sama. Hang keluar, saya hang patah balik ikut jalan lain, tak apa. Hang keluar balik ikut jalan lain. Jangan keluar balik ikut jalan sama, sagi share. Tak ada lagu tu? Ada lagi tak yang duk keluar-keluar jalan, tengok bewok lintas? Dia tengok bewok melintas, dia kata apa? Assalamualaikum. Salam. Aku dah keluar nak pergi jumpa hang ni. Lepas tu nampak ke tak Eddie lah. Siapa tak Eddie? Tadi bewok melintas. Dia kata bewok semua. Tuan-tuan subhanallah semua, tak ada kesialan. Salih Muhammad. Kita ada satu benda nama doa dan tawakal. Tentang keluar pada rumah, Nabi SAW ajak dekat kita. Inni tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu Nabi SAW ajak kat kita. Nak keluar pada rumah macam apa? Inni tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Allah pelihara kita. Salih ala Syekh Muhammad. Nana? Kirasia. Baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kita ada doa. Kemudian kita ada tawakal. Orang yang meninggalkan ni, dia kepahaman tentang ada benda sial. Saya semat. Telik yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Saya semat. Orang ni tak akan tergolong dalam orang yang akan masuk syurga Allah tanpa hisab. Bila subhanallah dia telik, dia tak tu, dia punya Salih Muhammad, anak panah dia tu, dia kata anak panah aku ni menunjukkan yang aku jangan pi. Dia kata telik dia tu kata apa? Jangan pi. Tapi dia nampak habuan 100 ekor unta kat depan tu. Lalu apa dia buat? Dia ambil anak panah dia masuk, dia kata aku abaikan telik tu, aku terus pi. Elok sampai dekat je tuan-tuan, dekat dah sampai tu subhanallah saya semat. Tiba-tiba kaki kuda aku terbenam lagi. Jatuh lagi. Dia bangkit, dia buat lagi sekali. Telik dia kata apa? Jangan pi. Tak, dia buat, dia kata aku abaikan telik aku teruskan lagi. Sampai ke tahap dia begitu hampir dengan Nabi SAW, dia kata sehingga aku dapat mendengar bacaan Al-Quran Rasulullah SAW. Nabi duduk atas kenderaan dia, duduk baca Al-Quran dalam perjalanan SAW. Yang paling gelisah kata Suraqah waktu tu ialah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Gelisah. Nabi SAW duduk berzikir, baca Quran. Lalu tuan-tuan semua Muhammad, dan Nabi SAW tak berpaling sedikit pun, tetapi Sayyidina Abu Bakar lah yang banyak berpaling. Tiba-tiba dia kata kaki kudaku terbenam lagi ke bumi hingga sampai ke paras lutut, lalu aku pun terjatuh daripadanya. Kemudian aku bingkas bangun menarik kaki kudaku, dan bila nak tarik saja kaki kuda tu keluar, subhanallah, aku kelihatan di hadapanku debu-debu yang berkilauan di langit seperti asap. Kemudian dia kata Salih alaihi Muhammad, aku tak lagi membuat ramalan dengan Salih alaihi Muhammad dengan anak panahku. Ternyata dia kata dia pergi dekat Nabi SAW, lalu dia kata apa? Sesungguhnya kaumku telah menjanjikan kepada aku tawaran yang begitu banyak. Dia kata apa? Salih alaihi Muhammad, dia kata dekat Nabi SAW, dia kata tolong jangan apa-apakan aku, ambillah semua bekalan-bekalan yang ada daripada aku dan serah dekat Nabi SAW. Nabi SAW kata tak mau. Nabi kata jauhlah kamu daripada aku. Dan Suraqah bin Malik minta satu jaminan, surat jaminan yang dia akan selamat daripada Nabi SAW. Maka Nabi SAW suruh Amir bin Fuhairah untuk tulis surat jaminan, dan dia nanti akan berjumpa dengan baginda Nabi SAW dalam dalam satu peperangan, dan dia mengisytiharkan dia masuk Islam. Dan Nabi SAW menjanjikan gelang Kirsa Parsi, Raja Parsi. Bila tuan-tuan sekalian berlakunya penaklukan Parsi ni pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tahun ke-14 Hijrah tu. Nabi SAW dah wafat dah.
waktu tu Sayyidina Umar lah yang menunaikan janji Nabi SAW untuk bagi gelang kisah Parsi itu dekat siapa? Dekat Allahumma salli Muhammad, dekat ni Allahumma salli Muhammad, apa ni, Allahumma Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, itu kisah Suraqah bin Malik. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad, dalam perjalanan itu juga Nabi SAW berjumpa dengan dua buah khemah. Khemah ni khemah Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ni tuan-tuan, seorang perempuan lasak, duduk berselimut dalam khemah, bagi makan dan minum kepada orang yang lalu lalang dekat dengan dia. Dia duduk satu tempat, dah khemah dia, suami dia keluar, sallallahu alaihi Muhammad, siapa lalu kawasan tu, dia suruhlah ayak bagi minum macam tu, orang yang lalu dalam perjalanan tersebut. Lalu baginda Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai dekat mereka, sampai dekat Ummu Ma'bad. Nabi tanya, sallallahu alaihi Muhammad, boleh tak, ada apa-apa tak untuk kami minum atau untuk kami makan? Dia jawab, demi Allah, kalau ada apa-apa makanan pada kami, tentulah kami akan hidangkan kepada kamu. Kambing-kambing pula semua dah keluar, apatah lagi tahun ni pula tahun yang tandus katanya. Waktu tak ada apa-apa, betul-betul dia nak bagi kat Nabi SAW. Maka Nabi SAW tengok ada seekor kambing duduk di sisi Ummu Ma'bad. Lalu dia tanya, ni kambing kamu kah wahai Ummu Ma'bad? Dia kata, ya, itu kambing yang telah ditinggalkan oleh kambing-kambing yang lain, sebab kambing ni dia keuzuran, dah tua sangat dah tak ada apa-apa dah, dhaif sangat dah lembu tu, kambing tu. Lalu baginda tanya, dia ada susu tak? Nak ada susu lagu mana? Kambing ni kambing yang tak ada apa-apa dah tua sangat dah. Lalu kata Nabi SAW, boleh tak saya perah susu dia? Dia kata, macam mana nak perah susu dia? Demi bapa dan ibuku, kalau engkau ingat ada susunya, maka silalah perah, dia kata. Kalau rasa ada susu dah, perah. Lalu Nabi SAW pun dia menyapu susu kambing tersebut, lalu dia baca bismillah dan dia berdoa. Tiba-tiba kambing itu merenggangkan kakinya untuk Nabi SAW, lalu mengeluarkan susu yang sangat banyak. Maka baginda pun sallallahu alaihi wasallam minta satu bekas, kemudian dia perah susu sampai melimpah buih dia. Kemudian baginda Nabi SAW bagi dekat Ummu Ma'bad minum susu tu, minum sampai habis. Kemudian baginda Nabi SAW bagi para sahabat-sahabat dia untuk minum pula. Kemudian lalu baginda minum, kemudian perah lagi sampai penuh bekas. Kemudian baginda tinggalkan bekas yang penuh tu kepada Ummu Ma'bad. Lalu baginda pun pergi. Dekat tu je. Tapi tuan-tuan, tak berapa lama lepas tu suami dia pun balik. Bila suami Ummu Ma'bad balik, sallallahu alaihi Muhammad, bawalah kambing-kambing dia yang kurus kering. Bila tengok-tengok dekat tepi isteri dia ada satu tong susu. Lalu dia katalah dekat isteri dia, sallallahu alaihi Muhammad, mana mai susu ni? Semua kambing-kambing semua aku bawa pi. Yang tinggal ni ada seekor yang dhaif. Sallallahu alaihi Muhammad, dia kata, memang sungguh tak ada apa-apa pun di rumah waktu kamu tinggal tadi. Tapi tadi ada seorang laki-laki, ada seorang laki-laki yang diberkati, dia main dekat sini. Sallallahu alaihi Muhammad, bicaranya begini dan begini, keadaannya begitu dan begini. Dia cerita, kata Abu Ma'bad, demi Allah, aku agak dialah seorang lelaki Quraisy yang sedang dicari-cari oleh mereka. Lalu cuba terangkan kepadaku bagaimana sifatnya, hai Ummu Ma'bad, kata suami dia. Lalu diceritakan sifat dan bicara yang sangat menarik, seolah-olah orang yang mendengar cerita itu melihat sendiri kepada Rasulullah SAW berada di hadapannya. Tuan, Ummu Ma'bad cerita ni sampai Abu Ma'bad ni boleh bayangkan macam Nabi SAW duduk di depan mata dia. Lepas tu dia antara perawi yang meriwayatkan cerita tentang keindahan wajah Nabi SAW dan akhlak Nabi SAW ni, Ummu Ma'bad. Nabi kita ni cantik tuan-tuan, bukan cantik, handsome. Nabi kita ni tuan-tuan, kalau Nabi Yusuf alaihissalam tu cantik, Nabi SAW lagi cantik. Tuan-tuan boleh bayang tak, subhanallah, Nabi Yusuf alaihissalam ni sampai ke tahap bila
Zulaikha bagi buah apple tu dekat orang-orang perempuan tu, dia suruh Nabi Yusuf sembunyi dekat dalam, di balik pintu. Bagi apple, bagi pisau. Bila suruh Nabi Yusuf keluar, dia pun boleh potong sampai terpotong jari ni. Punya takjub dengan keindahan Nabi Yusuf AS. Tuan-tuan faham tak? Pernah tak terbayang kita tengok seorang yang sangat indah sampai potong jari pun tak perasan? Gitu. Tak pernah terfikir. Itulah keadaan mereka melihat Nabi Yusuf AS. Dan ulama sebut Nabi kita Muhammad lebih cantik Nabi Yusuf, lebih daripada Nabi Yusuf AS. Macam mana keadaan dia, tuan-tuan? Tak tahu. Para sahabat cerita, Jabir kata, aku tengok wajah Nabi, aku tengok bulan purnama, aku tengok bulan purnama, aku tengok wajah Nabi. Demi Allah, wajah Nabi lebih cantik daripada bulan purnama. Bagaimana? Kalau duduk dalam majlis, tiba-tiba Nabi SAW lalu, mesti orang akan perasan Nabi SAW lalu. Tapi kalau duduk depan dia, sudah pasti dia akan jatuh cinta dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, kita tak reti nak gambar macam mana indahnya wajah baginda Rasulullah SAW. Nabi SAW ni, tuan-tuan, Nabi tak terlalu tinggi dan tak terlalu rendah. Laisa bil tawil wa laisa bil qasr. Kalau tinggi sangat tu bukan Nabi SAW. Kalau rendah sangat pun bukan Nabi SAW. Nabi ni pertengahan, tak tinggi tak rendah. Kalau Nabi SAW duduk bersama-sama orang tinggi, Nabi nampak rendah. Kalau Nabi SAW duduk dengan orang-orang yang rendah, Nabi SAW nampak tinggi. Kulit Nabi putih merah, putih merah, sehingga bila Nabi SAW duduk di tengah panas, boleh nampak muka Nabi SAW kemerah-merahan. Kalau Nabi SAW marah, boleh nampak muka Nabi tu merah, memerah. Rambut Nabi SAW, Allah SWT, ikal, tak terlalu kerinting, tak pula terlalu lurus. Saya nak cerita kat tuan-tuan ni, sebab bila cerita Ummu Ma'bad duk cerita tentang Nabi SAW, Nabi SAW duduk depan mata dia. Dan bagaimana Ummu Ma'bad melihat Nabi SAW ni sampai dia boleh cerita dekat cerita kat Abu Ma'bad, cerita dalam riwayat detail penceritaan tu, dan dia tak akan mampu untuk cerita detail sebenarnya tu kalau dia tak perhati sungguh-sungguh orang duduk depan mata dia. Tuan-tuan, tuan-tuan dengar tak kisah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu waktu masuk dekat dalam gua? Dia masuk dulu, suruh Nabi SAW tunggu sat kat luar. Nabi ni panjat bukit ni, tuan-tuan. Waktu duduk panjat bukit tu, Gua Tur tu, Sayyidina Alaihi Muhammad, jari-jari Nabi ni SAW ni sampai pecah-pecah luka. Sebab berjalan ni, tuan-tuan, duk jengkek jalan, takut sekali nampak bekas tapak kaki. 2 kilometer ni atas bukit, tuan-tuan. Ni Bukit Jambui tu tak tinggi tu tau. 2.4 kilometer nak sampai gua atas. Batu-batu, duri-duri. Tuan-tuan, bila sampai Nabi SAW penat, nampak keletihan kat muka Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk dulu. Sayyidina Abu Bakar kata, Rasulullah tunggu saat bagi saya masuk. Dia ambil kain dia, kibah lantai gua. Kibah lantai gua. Kemudian dia tengok taman ada lubang, takut ada binatang bisa duduk dalam lubang. Dia ambil kain dia perca-percakan, dia sumbat masuk dalam lubang-lubang tu. Bila dah habis lubang-lubang semua dah sumbat, tinggal ada lubang 2 dekat kaki tang bawah tu yang dah habis dah kain. Apa dia buat? Dia baring, dia duduk, dia melunjuk kaki dia tak jari-jari kaki dia tutup lubang-lubang yang kecil-kecil yang duduk di hujung kaki tu. Dia panggil Nabi SAW. Rasulullah mai, Rasulullah turun. Mai. Suruh buat apa? Rasulullah baring atas paha dia. Tapi seorang betul-betul tak muka dia atas paha. Ya Allah, subhanallah, subhanallah. Allah Rabbi. Orang penat. Tahu-tahu, tuan-tuan, binatang tu
gigit kaki Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bila gigit, Nabi SAW ni penat ni, letih ni, nak gerak rasa tak sanggup. Nabi duduk lena, tahanlah sakit, tahanlah, sampai air mata keluar, jatuh kena muka Nabi SAW. Bila kena muka Nabi SAW, Nabi SAW perasan, pasal apa ni wahai Abu Bakar? Pasal tengok pucat dah muka. Dia kata ada binatang gigit kaki aku. Main nak tengok. Jangan Rasulullah, janganlah, aku takut nanti sekali bila aku angkat kaki tu, binatang tu main gigit Nabi SAW. Dia kata Nabi kata dia tak akan apa-apakan aku. Nabi SAW ambil ayat liuk dia, letak kat situ. Seorang ulama daripada India, Maulana Abu Bakar, ulama hadis, dia sebut, dia kata apa? Binatang tu bukan saja nak gigit kaki Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, tapi waktu tu Nabi SAW duduk depan muka dia dah. Nabi SAW duduk depan rumah dia dah, tapi dia nak tengok wajah Nabi tak boleh sebab terhalang dengan kaki Sayyidina Abu Bakar. Dia gigit tu bukan saja nak gigit, tapi sebab nak tengok wajah Nabi SAW ni, manusia paling mulia ni, paling cantik ni. Tuan-tuan semua, kita Allah tak pernah takdir untuk tengok wajah Nabi SAW lagi dalam hidup. Doalah pada Allah, bagi Allah tengok, bagi mimpi sekali pun tak apa ada, ya Allah, teringin nak tengok wajah Nabi SAW lagi. Macam mana nak mimpi Nabi SAW? Macam mana nak mimpi? Tuan-tuan tak teringin, tak pernah dalam hati ni kot sekali teringin nak mimpi tengok wajah Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Nak mimpi jumpa Nabi, mesti berkehendak kepada Nabi SAW. Seorang tu dia duduk excited, nak teringin nak jumpa Nabi. Dia kata dekat guru dia, dia Syekh, saya teringin nak mimpi jumpa Nabi SAW. Syekh kata tak apa, malam ni mai rumah saya. Dia kata oh malam ni ada chance jumpa Nabi kot. Dia pun pergi rumah, mai rumah Syekh jamu ikan. Jamu ikan, bagi makan ikan. Saya syamat ikan macam mana tak, masak ikan lah, tapi tak bagi air. Tuan-tuan dia nak makan ikan tak minum air rasa guna, melekat dan rasa kat tekak ni. Habis dah makan, dia nak minta air kat Syekh, dia segan. Syekh minta air, takkan tak jamu air kot, takkan nak kata tu kot, kawan tu jamu ikan lah. Dah apalah, tidur ni dahaga lah, Allah saja tahu, dia kata. Lepas tu dia lena. Malam tu tahu mimpi jumpa apa? Mimpi jumpa telaga yang luas. Lepas tu hiruk ayak, tak lepas-lepas. Tak hilang-hilang dahaga. Lalu pagi tu jaga, guru dia tanya, malam mimpi apa? Dia kata, macam mana Syekh ni boleh tahu? Semalam mimpi telaga luas, lepas tu dua hiruk air, tak hilang dahaga. Pasal apa mimpi lagu tu? Kata Syekh, saya nak abang saya malu. Apa dia? Semalam saya sebenarnya saya dahaga sangat-sangat, tapi nak minta ayat kat Syekh saya segan. Itulah cara nak mimpi jumpa Nabi SAW. Apa kena mengena ayat telaga dengan mimpi jumpa Nabi? Pasal apa yang kamu sampai mimpi jumpa telaga tu? Pasal saya sangat berkehendakkan kepada ayat. Orang yang akan mimpi jumpa Nabi SAW ialah orang yang sangat berkehendakkan kepada Nabi SAW. Kita ada kehendak dekat Nabi SAW? Ada tak? Tak ada kan? Dia. Kita boleh mimpi jumpa, mimpi kereta. Tahu pasal apa mimpi kereta? Pasal duk teringin nak beli kereta. Kita mimpi macam-macam tu kan, tapi tak pernah mimpi jumpa Nabi SAW. Saya pernah forum dengan Syekh Fahmi Zamzam. Dia cerita nanti di Padang Mahsyar ada satu telaga yang sangat besar. Telaga ni nama, Allahumma salli ala Muhammad, Telaga Kauthar. Luas dia daripada Syam sampai ke Yaman. Daripada Syam, Syria tu sampai ke Yaman.
Luasnya 4,000 sallallahu alaihi Muhammad 4,000 kilometer persegi. Telaga ni daripada Syria tu sampai ke Yaman. Sallallahu alaihi demikianlah luas dia tu. Kalau besar tu punya telaga, tu bukan telaga, tu laut. Tapi di Yaumul Mahsyar dia panggil telaga, haul, telaga. Haul, telaga. Luas dia 4,000 km persegi. Waktu tu tuan-tuan, subhanallah, mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kelompok orang yang dapat minum dari telaga Nabi SAW ni. Katalah amin. Amboi yang puan ni kata mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita masuk. Pasal telaga tu tuan-tuan sangat luas, dan umat Nabi Muhammad SAW semua diseru untuk minum dari telaga tu. Siapa dapat minum dari telaga tu, dia takkan kehausan lagi dah sampai bila-bila. Air dia lebih manis daripada madu, lebih sedap daripada susu, lebih putih daripada susu. Pasir-pasir dia tuan-tuan daripada Allahumma salli Muhammad, daripada mutiara-mutiara. Bekas-bekas minuman tu lebih banyak daripada bintang-bintang di langit tu. Semua umat Nabi Muhammad diseru untuk minum, tuan-tuan. Tapi alangkah cantiknya nanti, subhanallah, kalau kita yang minum ini bukan setakat minum dari telaga Nabi, tapi minum daripada tangan Nabi SAW. 4,000 ni luas. Boleh bayang tak kalau kita dapat minum ni, duduk penjuru alam sana, Nabi SAW duduk penjuru alam ni. Faham tak ni? Bukan semua nak pergi berimpun tempat ni. Mungkin boleh pergi minum ujung tu, mungkin ujung tu pun ada orang minum, keliling tu orang ada minum. Nabi SAW bukan duduk semua tempat tu. Nabi SAW duduk dalam posisi satu tempat tu aja. Dan kita harap waktu tu bukan takat kita nak dapat minum daripada telaga tu, kita nak dapat minum daripada tangan Nabi SAW, yang Nabi SAW sendiri cedok air dia dan bagi kat kita. Faham tak faham tu? Tapi persoalan dia, layak tak ni? Layak tak ni? Bukan cerita minum. Ada umat Nabi Muhammad yang duk berjalan nak pi kat telaga tu, kena halau. Malaikat tahan, pi arah sana, pi arah sana. Nabi kata, wahai malaikat, tu umatku tu aku kenal depa, tu umatku. Ya, mereka umatmu wahai Muhammad, tapi kamu tak tahu apa yang mereka perbuat selepas kewafatan kamu. Mereka berpaling daripada kamu. Saya semua, layak ke? Kita tak pernah mimpi Nabi SAW, tuan-tuan. Kita tak berkehendak pun dekat Nabi SAW, tuan. Kita nak selawatkan Nabi pun, mulut ni kerah lidah ni nak selawatkan Nabi SAW. Kata Syekh Fahmi Zamzam, ada orang mimpi Nabi, mimpi lain-lain. Dia nampak, dalam mimpi tu kata Nabi, tapi kulit dia hitam. Ada orang nampak Nabi SAW, janggut putih, rambut putih, tapi dalam riwayat duk cerita Nabi SAW hanya ada 20 helai saja, lebih kurang uban di kepala dia, sepatutnya rambut hitam, tapi dia nampak rambut putih. Ada nampak begini, begitu keadaannya. Dia kata, Sallallahu Alaihi Wasallam, macam orang yang pakai spek mata hitam. Benda tu tetap sama, tapi subhanallah, spek dia tu yang menyebabkan warna dia jadi lain. Kata Syekh Fahmi Zamzam almarhum Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang akan kita lihat kalau kita nampak Nabi SAW dalam mimpi kita mungkin tak sesuai sebagaimana yang kita baca tentang Nabi SAW, sebab keadaan iman kita yang rosak. Boleh jadi macam tu, kata almarhum Syekh Fahmi Zamzam. Tapi paling tidak di mimpi juga jumpa Nabi SAW. Kita tuan-tuan tak pernah mimpi dan tak pernah berkeinginan pun untuk mimpi Nabi SAW. Agak-agak nak jumpa dan Nabi SAW nanti di Yaumul Qiyamah. Selawat lah tuan-tuan, selawat bagi banyak-banyak sikit. Ada seorang, dia mimpi jumpa Nabi, tapi Nabi tak kenal dia. Rasulullah, ni saya ni, kamu siapa? Saya umat kamu ya Rasulullah, saya tak kenal kamu.
Bukankah Rasulullah kenal semua umat Rasulullah? Ya, saya kenal semua umat saya, tapi saya tak kenal kamu. Tuan-tuan, rupa-rupanya dia orang yang tak pernah selawat kat Nabi SAW. Bila dia jaga lepas tu, dia banyak selawat, dan akhirnya dia mimpi lagi sekali dengan Nabi SAW. Kali tu dia tak panggil Nabi, bahkan Nabi SAW sendiri yang panggil dia. Dan perbanyakkan selawat pada Nabi SAW. Kata Allah SWT, Ummu Ma'bad cerita tentang sifat-sifat Nabi SAW. Lalu subhanallah, Sayyid Syahmat, dan akhirnya tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sampai ada syair-syair yang dilaungkan para malaikat sehingga terdengar kepada orang-orang Mekah. Kata Asma binti Abu Bakar, kami tidak tahu ke arah mana yang dituju oleh Nabi SAW. Tiba-tiba ada seorang lelaki daripada kalangan jin datang daripada bahagian bawah kota Mekah, lalu mengungkap bait-bait syair ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu manusia mengikuti bicaranya dan sering mendengar suaranya tapi tidak melihatnya, sehingga dia keluar daripada kawasan tanah tinggi Mekah. Kata Asma, maka apabila kami mendengar kata-katanya itu, tahulah kami arah mana yang sedang dituju oleh Nabi SAW, iaitu menghala ke Madinah. Lalu tuan-tuan, Nabi SAW singgah di Quba pada 8 Rabiul Awal pada tahun ke-14 kenabian, iaitu pada tahun pertama Hijrah. Kemudian bila Nabi SAW sampai sahaja ke Quba, waktu tu Nabi SAW membangunkan Masjid Quba. Kemudian Nabi SAW mula masuk ke Madinah. Kemudian Sayyidina Muhammad dan Nabi SAW sampai ke Madinah pada 12 hari bulan Rabiul Awal tahun pertama Hijrah, bersamaan dengan tarikh kelahiran baginda Nabi SAW pada hari Jumaat. Waktu tu tuan-tuan, semua orang seronoklah, pakat-pakat sambut Nabi SAW. Saudara-saudara, ada satu syair yang dinyanyikan oleh perempuan-perempuan Ansar. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Maksudnya telah bersinarlah bulan purnama kepada kita dari lembah-lembah Tahinah Al-Wada'. Wajiblah ke atas kita untuk bersyukur selagi ada penyeru yang menyeru kepada Allah. Waktu tu tuan-tuan, orang-orang Ansar semua pakat-pakat berimpun, Rasulullah singgah lamai tempat kami ni, Rasulullah singgah lamai tempat kami ni. Kami dah sediakan makanan-makanan dalam rumah kami ni cukup untuk orang yang ramai. Kami sediakan senjata wa Rasulullah. Kalau Rasulullah mai singgah kami, kalau ada orang nak apa-apakan Rasulullah, kami akan pertahankan Nabi SAW. Orang-orang pekat berebut nak sambut baginda Rasul SAW. Lalu Nabi SAW biarkan unta dia sampai, subhanallah, unta dia duduk di rumah, depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Waktu Nabi SAW duduk dekat rumah Abu Ayyub Al-Ansari, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, rumah Abu Ayyub 2 tingkat. Rumah Abu Ayyub 2 tingkat. Tuan-tuan, Abu Ayyub dia pujuk Nabi SAW untuk duduk di atas. Hormatlah, penghormatan. Takkan dia nak duduk di atas, nak duduk di bawah. Kalau tuan-tuan kalau Nabi pergi rumah tuan-tuan macam mana? Agak-agaklah kalau Nabi pergi rumah tuan-tuan, lagu mana? Nak bagi Nabi masuk tak rumah kita? Tu TV sama besar dengan dinding. Tu gambar kuda duk lawan lari 3-4 ekor. Tu dengan anak dara kita tak pakai tudung dalam rumah. Dan anak-anak dara kita yang tak pakai tudung tu, yang pakai senok jin ketat tu. Tu anak kita yang pakai senok pendek duk main game depan rumah tu. Kalau Nabi main rumah kita tu, agak-agak Rasulullah sila masuk, Rasulullah sila masuk, agak-agak lagu tu ke? Ataupun Rasulullah tunggu sat kat luar lah, bagi saya settle sat kat dalam rumah, lagu mana? Tuan-tuan, saya duduk terfikirlah kadang-kadang, rumah kita sebenarnya tak bersedia pun nak menerima kedatangan manusia mulia nama Rasulullah SAW. Setuju tak dengan saya? Rumah kita sendiri tak mengajak kita kepada ibadat. Sungguh kan? Tuan tengok apa yang ada dalam rumah kita tu. Tuan-tuan tahu tak, benda yang paling melekakan kita, yang selalu mengajak kita untuk melambatkan sembahyang, benda yang mengajak kita untuk jangan baca Quran, benda yang mengajak kita untuk tinggalkan zikir, itulah benda yang paling kita muliakan dalam rumah tangga kita. Nama dia TV. Bila kita buat rumah, kita beli rumah,
Benda paling awal sekali kita nak set, nak letak, tuan-tuan tahu apa dia? Tang mana nak letak position TV kita. Apa setuju tak setuju ni? Tang tu letak TV, buah plug tang tu, semua yang lain akan mengikut posisi TV kita tu. Betapa mulianya dia adalah rumah kita. Sofa mau letak ikut position dia, letak pasu bunga kiri kanan, kadang setengah letak tudung pula ke atas TV yang dia sendiri pun tak pakai tudung. Betul tak dia yang selalu duk buat kita lewat sembahyang? Betul tak? Betul. Dia yang menyebabkan anak-anak kita tak mau sembahyang. Dia yang menyebabkan kita tak baca Quran tu, benda tu. Dia yang menyebabkan kita gelak tak ingat mati, benda tu. Betul ni? Dia yang menambah dosa tiap-tiap hari kita duk tengok orang tak pakai tudung, kita duk tengok kita bangkit 3-4 pagi sekadar kita nak tengok bola sembahyang 2 rakaat pun kita tak buat. Betul tak? Tapi dialah yang benda yang paling kita muliakan rumah tangga kita. Tuan-tuan, bila Nabi SAW kalau nak masuk rumah kita agak-agaknya, mana kita nak letak TV kita tu yang kita sangat muliakan berbanding dengan Nabi SAW. Allah SWT, tuan. Jadi subhanallah, Allah SWT, bila Abu Ayyub radhiyallahu anhu sallallahu alaihi Muhammad, Nabi SAW duduk kat rumah dia, sallallahu alaihi Muhammad, dia suruh Nabi SAW duduk di atas. Takkanlah dia nak duduk atas, Nabi SAW duduk bawah. Dia duduk bayang lagi duduk berjalan atas, Nabi SAW duduk bawah. Rasa tak patut sangat. Rasulullah pilih duduk di atas. Rasulullah tak mau, saya duduk bawah lah. Rasulullah duduklah di atas. Tak boleh, saya duduk bawah lebih mudah lagi. Orang nak main, orang nak keluar masuk lagi, ada orang main jumpa saya. Betul lah juga. End up-nya dia terpaksa duduk di atas, Nabi SAW duduk di bawah. Tapi rumah dia bukan macam rumah kita. Bayangkan, saya tingkat macam ni lah. Sak ni bawah, sak ni. Akhirnya, apa yang berlaku, tuan-tuan? Muka sampai sembab. Nabi SAW kata, awak ni tak lena. Pasal apa tak lena? Macam mana saya nak baring Nabi SAW duduk kat bawah? Kalau saya baring, kena-kena berbetulan dengan Nabi SAW, hilang adab saya dengan Nabi SAW. Kata isteri dia, dia berjalan ni meniti ikut tepi ni, ikut tepi dinding tu. Niti ikut tepi dinding tu. Takut sekali dia langkah-langkah atas kepala Nabi SAW. Tuan-tuan, adabnya. Allahumma salli ala Muhammad. Abu Ayyub Al-Ansari, bila Nabi SAW duduk dekat rumah dia. Tuan-tuan, demikianlah beberapa sikit kisah kita boleh petik daripada perjalanan baginda Nabi SAW dalam perjalanan dalam perjalanan hijrahnya baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan dia jadi manfaat untuk kita ambil pengajaran, teringat kisah-kisah kesusahan para sahabat Nabi SAW, bahkan kesusahan Nabi SAW sendiri dalam peristiwa hijrah ni. Ada beberapa pengajaran kita boleh ambil. Yang pertamanya, tuan-tuan, kita akan sentiasa berhijrah, dan kita akan terus berhijrah. Dulu hijrah kita daripada hijrah orang yang tak baik, dah jadi orang yang baik mudah-mudahan. Dan kita nak hijrah lagi kepada orang, jadi orang yang lebih baik. Yang keduanya, tuan-tuan, kita nak hijrah daripada amalan yang kita paksa-paksa kepada amalan-amalan yang kita lakukan dengan keikhlasan. Nabi SAW menyebutkan, Allahumma salli ala Muhammad, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah, walakin niat wal jihad. Melainkan niat dan jihad. Hijrah, niat dan jihad. Maka niat yang ikhlas yang kita harapkan dalam setiap amalan-amalan kita, tinggalkanlah nak tunjuk kat orang, amalan-amalan nak bagi orang tengok, amalan nak puji orang, semua tak maulah. Yang berikutnya, tuan-tuan, kita perlukan kepada sahabat dalam proses hijrah kita. Bagaimana Nabi SAW ada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sentiasa dengan Nabi SAW, kita juga perlu ada sahabat yang sentiasa duduk dengan kita dalam proses hijrah kita ni. Sahabat yang sentiasa bagi peringatan, sahabat yang selalu tegur kita dalam bila kita melakukan kesilapan, sahabat yang angkat tangan kita bila kita jatuh rebah, sahabat yang pertahankan kita bila kita diuji dengan fitnah dan ujian. Kita kena ada sahabat ni. Cari sahabat yang baik ni. Kalau ada sahabat baik ni, jangan lepas, biar dia duduk dengan kita. Dan Nabi SAW kata apa? Sallallahu alaihi Muhammad, al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang itu akan berada atas jalan agama teman rapat dia. Dia boleh jadi suami kita, dia boleh jadi isteri kita, dia boleh jadi kawan-kawan pejabat kita, dia boleh jadi kawan-kawan dekat masjid kita ni. Kalau ada orang tu, pegang elok-elok. Yang berikutnya, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, dalam proses hijrah ni, dia kena ada usaha. Nabi SAW pun, tuan-tuan sekalian, boleh saja Allah nak gerak dia macam peristiwa Isra' Mi'raj. Daripada sini pergi bergerak sana dalam satu malam.
Tapi Nabi SAW sendiri keluar berhadapan dengan ujian, berhadapan dengan panas terik, berhadapan dengan orang-orang yang nak bunuh Nabi SAW sebagainya. Nak beritahu kat kita, dalam keadaan kita nak berhijrah ni, kita kena ada usaha dan ikhtiar, kena keluar. Lepas sembahyang maghrib tadi, berapa ramai orang tak sembahyang sunat. Macam mana nak masuk syurga main sunat pun malas. Hari ni langsung tak baca Quran. Pasal apa? Duk layan malas. Kita boleh baca handphone kita, boleh baca WhatsApp kita berapa jam satu hari, tuan-tuan. Tapi muka Quran satu muka surat pun tak boleh nak baca. Pasal apa? Sebab kita ada satu benda yang kita tak boleh nak lawan dia. Nama dia malas. Lawan, tuan-tuan. Sagi paksa. Lepas maya isyak lagi bangkit 2 rakaat sembahyang juga. Paksa dia. Kena lawan. Sebab kita nak berubah untuk jadi orang yang lebih baik. Salah sebab, tuan-tuan. Dan yang terakhir, tuan-tuan, Nabi SAW tak pernah melepaskan doa dan tawakal dia kepada Allah SWT dalam peristiwa hijrah tersebut. Kita pun kena ada benda yang sama. Doalah kepada Allah agar Allah beri kepada kita kekuatan, kesihatan, menjauhkan daripada musuh-musuh nafsu syaitan yang sentiasa duk ajak kepada kemaksiatan. Doa kepada Allah bagi Allah terima segala amalan-amalan kita. Doa kepada Allah agar Allah masukkan kita dalam kelompok orang-orang yang taat kepada Allah dan jauhkan pada maksiat. Selalu kena ada doa dan kena ada tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap, tuan-tuan. Minta maaf lah, meleret-meleret sikit hari ni. Tak berapa nak sempurna lagi kesihatan ni, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan doalah bagi Allah bagi sihat yang baik, insya-Allah. Alhamdulillah tak batuk ni. Tadi duk kungkah-kungkah duk batuk juga. Dapat mikrofon ni hilang batuk. Ubat batuk yang ada kat sini rupanya. Insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kesembuhan yang baik. Dan tuan-tuan, sekali bila tuan-tuan nak keluar sekali, kita ada buka kaunter wakaf tandanya untuk pembangunan dan pengurusan pembelian tanah, pembangunan dan pengurusan Ma'had Darul Faizin yang kita bangunkan di Melaka. Kos keseluruhan kita ni berjumlah 5 juta. 5 juta, alhamdulillah kita dah dapat collection sebanyak 2.7 juta. Ada 2.3 juta lagi. Ada satu masjid, ada asrama pelajar, ada rumah warga emas dan rumah guru dan kaki tangan. InsyaAllah yang sedang kita buat lah ni. Fasa pertama kita masjid dan asrama tu insyaAllah dah 60% siap dah. Next one ada rumah warga emas dan rumah guru dan kaki tangan. Sana kita buat pengajian pondok moden. Tahfiz kita buat dekat Bandar Baru. Sana kita buat pengajian pondok. InsyaAllah kita target tahun depan kita nak guna dah. Jadi tuan-tuan, dekat luar sana kita buat kontor wakaf, RM50 wakaf. Dan tuan-tuan yang bagi wakaf, kami hadiahkan buku ni. Buku ni secara percuma kita bagi. Himpunan solat-solat sunat, ada 22 solat sunat, ada kaifiat-kaifiat dia, tuan-tuan boleh ikut. Himpunan solat sunat daripada sunnah Nabi SAW mengikut mazhab Syafi'i. Tuan-tuan boleh dapatkan dekat luar sana. Siapa bagi wakaf, kita akan hadiahkan buku ni. Buku ni kita tak jual, kita bagi saja kepada orang yang bagi wakaf. Tuan-tuan, kita pun edarkan kad tu. Kad tu ada QR code, ada saya cuma ada nombor akaun. Tuan-tuan masuk online banking, tuan-tuan scan dekat QR code tu. InsyaAllah tuan-tuan boleh bagi sumbangan. Kalau tuan-tuan bagi QR code pun tuan-tuan tunjuk tu, kita akan bagi buku ni juga, insyaAllah. Mudah-mudahan jadi manfaat. Saya ucap terima kasih kepada pihak surau. Kita jumpa lagi lain masa ketika. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum.